Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cekih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Alhamdulillah, channel ni semakin maju ke hadapan. Semuanya dengan izin Allah dan dengan bantuan daripada korang juga. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan umur yang panjang, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum akak nak masuk kepada story hari ni, akak nak bagi tahu pada korang semua, akak nak buat unboxing pada hari ni sebab akak ada terima satu cenderahati yang pada akak memang akak bersyukur sangat dan akak berterima kasih kepada subscriber yang telah kongsi rezeki dia untuk dia berikan akak satu cenderahati ini. Akak tak sure apa lagi kat dalam ni, so kita cuba benda ni macam kotak kan, tapi tak tahulah apa bendanya lagi kat sini. Jom sama-sama kita unboxing. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada subscriber yang bernama Khairul kerana sudi untuk berikan hadiah ni kepada akak. Bismillahirrahmanirrahim. Akak dapat satu novel daripada Muhammad Khairul Yaakob. Muhammad Khairul Yaakob ni dia berasal dari negeri Sabah korang. Dan akak nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Muhammad Khairul Yaakob sebab bagi hadiah ni kepada Cengkeh Channel. Apa tajuk ni akak pun nak sebut Definite. Macam ni. Novel ni dia lebih kepada kisah seram juga. Nanti akak akan bacakan. Kalau akak diberi kesempatan, akak kongsikan. Kalau tak sesuai, akak bacalah untuk akak. Okay korang, terima kasih sekali lagi untuk Muhammad Khairul. Jom bersama dengan akak untuk story akak pada hari ini. Kebetulan sama juga, story ni datang daripada negeri Sabah, di mana story ni bertajuk Hantu Karaoke di Pesta Keamatan. Apa yang berkaraoke tu? Jom bersama dengan akak. Jom. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah kali ni akak dah mention kan, dikongsikan oleh PA, dan PA memang selalu dah kongsi story dengan Cekih Channel. PA ni akak nak remind balik semula pada korang yang dah pernah tengok dan yang belum tengok. Dia mempunyai panca indera yang ke-6. Dia boleh mendengar kepada perkara-perkara mistik dan kakak saudara dia ni boleh melihat kepada perkara-perkara mistik. Kakak saudara ni nama dia Kak Rina. Mereka ni mempunyai kebolehan yang berbeza. Maksudnya seorang boleh mendengar, seorang boleh melihat. Itu sahaja. Walau bagaimanapun, mereka ni bukanlah boleh tengok semua. Maksudnya asal ada benda hantu semua, mistik semua, gaib semua boleh tengok, boleh dengar. Tak, hanya apa yang diberikan, maksudnya apa yang diizinkan sahaja. Jadi kisah yang dikongsikan PA kali ini berlaku semasa Kak Rina, PA dan seorang lagi rakan mereka ni pergi ke rumah terbuka kawan sepejabat Kak Rina. Sebelum akak teruskan story, akak jelaskan sedikit apa itu sambutan pesta keamatan sebab ni permintaan daripada subscriber ni. Seperti yang orang Malaysia ni semua tahu, pesta keamatan dikenali di Sabah, pesta gawai dikenali di Sarawak. Sama juga merupakan perayaan kaum pribumi setelah hasil padi dan beras selesai dituai. Upacara keamatan dan gawai dah lama. Jadi tradisi berkurun-kurun lamanya, bukan saja di Sarawak tetapi secara umumnya di satu Borneo. Jadi jangan terkejut korang kalau dapat tahu di Kalimantan Indonesia pun ada pesta yang sama, tapi dalam bahasa Indonesianya dipanggil sebagai pesta hasil panen.
Namanya mungkin tak sama dengan orang di Malaysia, tapi perayaannya sama saja. Janganlah pelik sangat, secara sejarahnya Sabah dan Sarawak tu masih bersaudara dengan orang Kalimantan di Indonesia. Sebab masih satu keturunan. Bezanya Sabah Sarawak dijajah oleh orang Inggeris, Kalimantan dijajah oleh orang Belanda. Selepas tamat zaman penjajahan, Sabah dan Sarawak jadi Malaysia, Kalimantan pula jadi Indonesia. Pesta keamatan dan gawai asalnya upacara pagan yang sangat sinonim dengan masyarakat pribumi zaman dahulu. Kedatangan orang Melayu Islam dengan tujuan berdakwah dan kedatangan penjajah Inggeris yang membawa ajaran Kristian dah banyak mengubah lanskap suasana keamatan dan gawai di Sabah Sarawak. Orang Islam seperti saya, iaitu merujuk kepada pengirim cerita ni yang dikenali sebagai PA, juga masih boleh menikmati pesta keamatan bersama saudara mara dan kawan-kawan yang tidak beragama Islam, selagi mereka tidak melanggar hukum-hukum agama dan mereka tahu batas-batasnya. Dijadikan cerita pada tahun 2014, Kak Rina, iaitu kakak sepupu PA, diajak oleh seorang kawan baik dia dekat pejabat dia yang bernama Sally untuk hadir ke rumah terbuka Sally. Kak Rina dan Sally ni dia memang dah bekerja sama-sama sejak daripada muda lagi dekat sebuah syarikat pelabuhan yang menguruskan penghantaran barang kelengkapan kapal laut dari Semenanjung Malaysia ke Sabah. Untuk pengetahuan, Kak Sally ni dia beragama Kristian dan berbangsa dusun. Untuk pesta keamatan tahun ini, iaitu tahun kejadian 2014 tu, Kak Rina telah dijemput oleh Sally supaya datang ke rumah dia pada hari kejadian tu. Kak Sally dia turut menjemput seorang staf sekerja mereka untuk join bersama Kak Rina ke open house tersebut. Kebetulan pula budak staf tu dia datang dari Semenanjung dan dia masih lagi budak praktikal. Jadinya dia tak terlalu arif dengan persekitaran dan gaya hidup penduduk di Sabah. Nama budak tu Aisyah dari negeri Selangor. Kak Rina ni sebenarnya dia berniat, dia nak bagi peluang pada Aisyah untuk melihat, untuk rasakan sendiri suasana keamatan di Sabah. Kak Rina tahu Aisyah ni dia baru pertama kali jejak kaki ke Sabah. Jadi Kak Rina pun ajaklah si Aisyah tu sekali ke open house tu untuk tengok budaya orang lain. Jadi tak adalah Aisyah cuma berkawan dengan orang Melayu Islam yang dikenal kat office je kan. Sambil-sambil praktikal tu dia kenalah juga pandai bawa diri ke tempat orang, belajar budaya tempatan, luaskan sikit fikiran. Selain Aisyah, PA pun dia turut sekali diajak oleh Kak Rina untuk meriahkan open house tersebut tau. PA dia memang dah lama kenal dengan Sally dan family Sally, sebab sebelum ni memang Kak Rina dah selalu bawa dia untuk berjumpa dengan family Sally ni. Jadi mereka semua ni memang dah rapat, dah macam ahli keluarga sendiri. Dijadikan cerita pada malam tersebut, mereka bertiga pergilah ngongek pergi ke rumah Sally. Suasana masa open house tu memang meriah. Biasalah kan open house, siapa tak nak lagi pula kalau makan free kan, memang serbu lah. So ramai-ramai lah pergi ke open house tu, memang meriah sangat-sangat. Masa tu kehadiran mereka disambut oleh Sally dan ibu dia yang bernama Ann. Mereka memanggil makcik Ann ni dengan panggilan Oduk Ann. Oduk tu maksudnya makcik. Agak janggal lah bagi Aisyah dia nak faham dengan perkataan-perkataan yang memang tak pernah didengar sepanjang umur dia. Oduk disambut mereka ni dengan sangat mesra, sangat ramah, memperseliakan mereka untuk masuk ke dalam. Sambil-sambil tu dia orang cium-cium pipi apa semua. Adat untuk mereka kat kawasan tu bila bertemu dengan orang dikenali, tak dikenali, macam tu lah. Tapi bila time Sally dengan Oduk ni ajak mereka makan, Aisyah dia jadi ragu-ragu nak makan. Mana tanya korang, Aisyah dia kenal Sally dan dia tahu Sally tu memang bukan beragama Islam. Jadi dia tak nak makan kat open house Sally ni. Dia rasa ragu-ragu halal ke tak ke, macam mana. Bagus sangat sebenarnya perasaan macam ni. Makanan yang si Sally ni hidang dekat dia ni, dia rasa agak macam boleh ke makan, dapur dia masak macam mana kan. So masa tu PA dengan Kak Rina dah mula makan makanan tu, dah biasa, dia dah melahap apa semua. Sebab dia tahu makanan kat situ memang boleh dimakan. Jadi dia tak heran lah dengan tak malunya, dia memang teruskan makan. Sebab mereka semua dah biasa, mereka berdua ni dah biasa dengan open house rumah Sally ni. Lepas tu Aisyah dia bagi tahulah kepada Kak Rina,
Kak Rina, makanan open house Kak Sally ni kita boleh makan ke? Saya was-was lah Kak, kita orang Melayu ni, mana boleh makan belasah je, kata Aisyah sambil dia berbisik pada Kak Rina. Kak Rina tengah sedap makan mi goreng dengan lauk ayam tu, jadi terbeliak mata tau, dia terkejut. Dia lupa pula nak bagi tahu, mention kepada kawan dia ni bahawa makanan tu boleh makan. Dia tercekik lah daging ayam goreng sampai dia tersedap. Lepas tu dia pun terus ambil air, togok air. Masa tu Piah dengan Sally dia sekadar tersengih je bila dia dengar Aisyah cakap macam tu. Dia tahan nak tergelak. Oduk pun terdengar pertanyaan Aisyah pada Kak Rina tau. Jadi Oduk pun dia rasa macam panik sangat. Lepas tu dia pun buka mulut dia. Wa'inah maksudnya alamak. Jangan risau Bahnak, kamu semua boleh makan makanan yang Oduk hidang ni. Alamak, jangan risau Bahnak, kamu semua boleh makan makanan yang Oduk hidang ni. Oduk tak hidang wogok, maksudnya akak minta maaf babi. Oduk tak hidang wogok, Bahnak. Halal Bahnak makanan ni semua. Ini adik Oduk, namanya Fatimah. Dia ni mu'alaf. Dia ni lah yang masak semua masakan ni. Jangan risau. Dia masak semua bukan dapur Oduk, tapi dapur rumah dia sendiri. Jangan risau, kamu boleh makan lah Wahnak. Oduk dah mula panik. Lepas tu dia kenalkanlah adik dia kepada Aisyah ni masa tu, dan Aisyah ni dia rasa lega dan dia berpuas hatilah bila dijelaskan. Akak cakap terus terang, kita kalau was-was kita memang perlu bertanya. Bila dah bertanya, boleh diselesaikan dengan cara baik, okey, Alhamdulillah selesaikan dengan cara baik. Kemudian barulah si Aisyah tu dia mula faham dengan adat budaya dekat situ kan. Bukan sembarangan sembrono je nak jemput-jemput orang ke rumah bukan Islam ni, nak makan pun sembrono, makan sembrono. Tak ada. Bukan main belasah je. Tapi itulah itu yang bagusnya untuk kita belajar budaya orang lain. Sejujurnya Piah dengan Kak Rina ni dia Islam dan dia masih lagi mempunyai ramai sepupu sepapat yang bukan beragama Islam. Tapi ini semua kejadian salah faham je. Aisyah ditakut kalau Sally dan Oduk ni kecil hati dengan dia. Oduk pun takut-takut juga kena tuduh hidang makanan yang tak halal kat tetamu Islam dia. Settle semua kejadian salah faham. Mereka semua pun makan ramai-ramai bersilaturahim dengan tetamu pada open house Sally tu. Acara kemuncak selepas tu dah makan, dah selesai semua kan. Acara kemuncak dia berkaraoke. Bah, nyanyi karaoke lah kita ramai-ramai. Barulah syok Kak Matan ini macam. Kata Oduk menyuruh Sally buka TV, buka VCD, buka sound system dan buka mikrofon. Yalah kan bah, sambil kita berkunjung ke open house kat rumah, kita nyanyi seronok-seronok. Terhibur jugalah tetamu yang datang kan. Karaoke, siapa yang tak nak karaoke bah? Sedangkan dekat Semenanjung pun kalau masuk part karaoke ni lah orang dok tunggu-tunggu. Nak lagi untuk tetamu ataupun orang-orang yang duk sibuk belakang tabir waktu kenduri ya, memang suka sangatlah bila masuk part karaoke. Bah lakas maksudnya cepat. Bah lakas karaoke, pasang muzik kuat-kuat sampai kita jadi bongol. Bongol tu nama maksudnya pekak. Oduk menyambung lagi ayat dia. Itulah kata Aisyah jadi blur nak belajar benda tu kan. Disebabkan tuan rumah dan tetamu ni dah kenal sangat dengan Kak Rina. Kak Rina orang pertama yang diminta untuk merasmikan upacara karaoke pada malam tersebut. Tambahan pula, Oduk memang suka dengan suara Kak Rina. Kalau Kak Rina menyanyi, suara dia memang sedap. Akak sampai terbatuk. Oduk ni dia boleh dikatakan sebagai peminat tega Kak Rina. Kak Rina ni dia memang hantu-hantu karaoke. Dia memang cukup suka. Pantang nampak mikrofon, dia memang akan cocok je dekat wayar tu, wayar dekat VCD apa semua, dia akan berkaraoke. Kalau dia ajak karaoke kat rumah sendiri pun dia memang tak akan menolak. Memang dia jenis suka berkaraoke. Ni lagi kat rumah Oduk yang memang dah biasa dipelawa pula oleh Oduk, confirm dia takkan tolak. Tapi malam tu agak pelik juga dengan Kak Rina. Dah masuk part yang hampir seram. Kak Rina tak menunjukkan respon bahawasanya dia excited untuk berkaraoke. Sekali-sekala Kak Rina ni dia berpandangan dengan si Sally. Sally pula renungan dia tu lain macam, seolah-olah sedang memujuk Kak Rina untuk berkaraoke. Tapi Kak Rina dia berkeras juga tak nak karaoke. Pelik. Reaksi dia tu seperti Sally tu merayu tau, minta sesuatu. Alah Rina, buat je lah demi mak aku.
Macam tu. Karaoke lah Rina macam tu. Tapi tak adalah cakap ala Rina macam tu kan. Cuma dia buat respon melalui gerak-geri dari mata si Sally tu. Sebelum upacara karaoke tu bermula, Aisyah dia mula berborak-borak dengan Oduk. Aisyah diperhatikan gambar-gambar yang tergantung dekat dinding rumah Sally. Dia ada perasan sesuatu. Dalam banyak-banyak gambar yang tergantung kat dinding rumah si Sally tu, ada gambar seorang lelaki tua yang Aisyah tak nampak pun. Orangnya tu ada dekat rumah Sally dan rumah Oduk pada masa tu. Oh, itu mendiang laki Oduk, bapa si Sally ni. Lama sudah mendiang bapa si Sally ni Napatai. Napatai tu maksudnya meninggal sejak si Sally masih kecil lagi, kata Oduk. Aisyah dianggukkan kepala sambil-sambil menunggu Sally tengah set up untuk sound system karaoke dan pasang TV, pasang CD, apa-apa je lah yang semua tu kan berkaitan. Oduk dia sambung lagi cerita dia pasal mendiang suami dia tu. Mendiang bapa si Sally ni dulu suka sangat berkaraoke macam si Rina ni. Pantang kena bawa karaoke, menyanyilah dia. Kau bagilah dia lagu apa pun, semua pun dia boleh nyanyi, kata Oduk lagi. Apa yang dah jadi pada dia Oduk? Aisyah bertanya lagi sebab dia nak ambil tahu. Dia mati waktu keamatan juga nak. Cerita dia begini, waktu keamatan tu dia pergi Aramaiti. Kalau Semenanjung tu dipanggil ngeteh sama-sama kawan-kawan dia. Lepas tu mereka pergi minum arak. Tengah-tengah mabuk tu dia dilanggar lori, apalagi terkangkang lah dia. Terus mati. Oduk menyambung lagi. PA dia pun cuik lah bahu si Aisyah ni. PA bagi signal mata dekat Aisyah. Bagi PA agak biadab kalau kita beria nak tanya perihal keluarga orang yang dah meninggal dunia kan. Tambahan pula hari baik, waktu baik bagi mereka tu. Time tu lah nak tanya perkara-perkara macam ni. Diorang tengah happy, tengah seronok. Buat apa kita nak flashback kan kenangan-kenangan pahit hidup diorang. Tak payahlah. Aisyah dia macam faham tau. Dia angguk, difahamlah dengan signal PA tu. Dia pun tak tahu nak tanya apa-apa lagi dengan Oduk sebab dia risau, takut persoalan mana pertanyaan dia tu akan menyinggung lagi perasaan Oduk. Bila sound system semua dah ready untuk karaoke, Sally onkan mikrofon dan dia hulur kepada Kak Rina untuk menyanyi. Bila Kak Rina dia ambil mic tu dari si Sally, tak semena-mena Kak Rina terus menjerit dan melatah. Oduk, Sally dan beberapa orang tetamu yang ada dekat situ, termasuk PA, turut sama melatah. Berpantun-pantunlah mereka melatah. Maksudnya berbalas-balas lah mereka melatah pada waktu tersebut. Pernah tak korang tengok macam mana kalau orang melatah terkejut tu bersahut-sahutan? Pernah tengok tak macam tu? Memang nampak lawak dan memang akan buat keadaan jadi kecoh kalau orang melatah secara beramai-ramai bersahut-sahut macam tu. Sebenarnya pada waktu tu mata mistik Kak Rina ni dia nampak seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul dekat depan dia. Diterimanya mic, ambil mic. Time tu lah lelaki tua tu nak berdiri dekat dia. Lelaki tua tu senyum pada Kak Rina seolah-olah happy tengok Kak Rina dapat mic dari si Sally. Kak Rina dia kenal siapa susuk tubuh lelaki yang muncul dekat depan dia tu. Tapi dia buat-buat tak tahu je. Dia tak nak cerita pada sesiapa pun dekat situ. Dia tak nak spoilkan keadaan. Selepas dia lah punca yang menyebabkan tuan rumah dengan tetamu yang lain dekat rumah tu melatah ramai-ramai, Kak Rina dia terus minta maaf pada semua orang dan dia tak nak panjangkan lagi situasi itu. Dia malu, dia terus menyanyi. Pada masa yang sama, Kak Rina dia syok lah kan nyanyi semua bagai. PA dia ada terdengar sesuatu. Telinga deria pendengaran dia boleh dengar sesuatu yang agak pelik tau. Dia terdengar satu lagi suara yang sedang mengiringi suara Kak Rina. Suara tu datangnya daripada suara seorang lelaki. Seolah-olah macam lelaki tu dia turut menyanyi sama-sama dengan Kak Rina pada waktu tu. Jadi masa Kak Rina tengah seronok menyanyi lagu Anak Kampung nyanyian Jimmy Palikat, PA dia berbisik kepada Sally. Sally, Kak Rina lupa tutup suara penyanyi asal lagu ni. Suruh dia tutup lah dulu, kata PA. Dia rasa rimas tau. Mana ada, tiadalah. Memang dia seorang je lah yang sedang nyanyi. Sambil badan dia liliuk lintuk kan.
PA tetap suruh tutupkan suara penyanyi asal sebab dia fikirkan kalau Kak Rina lupa nak tutupkan suara penyanyi original dalam CD karaoke dia tu. Tapi orang lain okey je, PA seorang je yang dengar suara tu. Apa yang dilihat orang lain pada masa tu memang menyanyi sama-sama dengan Kak Rina. Pernah tak korang rasa macam mana keadaannya bila kita nak nyanyi karaoke, tiba-tiba kita dengar suara penyanyi original diiringi muzik? Potong steam lah kan. Jadi macam tak naik lah suara kita. Jadinya PA dia terus juga membebel pada Sally. Kita ni nak menyanyi karaoke, nak bagi orang dengar suara kita ke, atau kita nak bagi orang lain dengar suara kita berduet dengan penyanyi original dalam CD karaoke tu? Kata PA dia tetap tak puas hati. Sally pun dia rasa rimas, ganggu pula. Dia pun pergilah tengokkan sekali lagi untuk kepastian. Nak puaskan hati PA punya pasal, Kak Rina masa tu dia tengah nyanyi, tapi muka dia nampak confused tau masa dia tengah menyanyi masa tu. Sebab dia rasa macam apa masalahnya tiba-tiba pergi kacau pula dekat dia punya setup tu kan, dekat pergi nak check semua bagai, dia macam tak selesa. Jadi Sally dia kata pada PA lepas dah tengok semua tu, okey je, semua okey, tak ada masalah, dah tutup suara. Sally memang dah betul-betul tutupkan suara penyanyi original kat CD karaoke tu dari awal lagi tau. Memang Kak Rina tu tengah nyanyi dengan suara dia sendiri. Kak Rina tak ada berduet dengan siapa pun. Mikrofon tu pun cuma ada satu je dalam rumah ni. Mana ada orang lain menyanyi dengan Kak Rina lagi sekarang. Marah Sally kepada PA, geram. Dengan penjelasan Sally tu, PA lepas tu dia mula faham something wrong dengan pendengaran dia. Suara lelaki yang menyanyi bersama Kak Rina adalah suara yang hanya dia seorang je boleh dengar. Maksudnya itu suara makhluk alam sebelah. Patutlah Kak Rina melatah seorang-seorang sampai menjerit tadi. Sampaikan diorang semua melatah berjemaah. Ada peminat rupanya tengah perhatikan Kak Rina. Bisik hati PA. Bukan setakat melatah orang, Kak Rina juga sekali-sekali tu dia berkelakuan pelik masa tengah menyanyi. Dia akan melatah seorang-seorang, itu betul. Lepas tu dia akan sambil menyanyi, menjeli-jeli lidah sampai buat gaya yang seram, macam-macam sambil nyanyi lagu balik kampung macam tu. Bukannya lagu hantu ke apa semua. Yang tak boleh nak dilupakan, Kak Rina ni boleh menyanyi sambil kepala dia tu tergeleng-geleng, terteleng-teleng semua ke kiri ke kanan, sampai dia mengajuk mata terbeliak besar macam tu. Orang yang tak faham kalau tengokkan gelagat Kak Rina tu, dia akan kata Kak Rina ni buat lawak, lagu ni lawak macam tu. Dia orang kata gelak-gelak, tak sudah-sudah, jadi syok sangat dengan situasi tu. Sebab mereka tak tahu apa yang sedang dialami oleh Kak Rina pada waktu tersebut. Tapi PA dia cukup faham kenapa Kak Rina berkelakuan macam tu. Sebab PA sendiri pun ada kalanya boleh bertindak seperti Kak Rina tanpa sengaja. Dalam erti kata lain, seseorang yang telah membuatkan Kak Rina mengajuk semula apa yang dia sedang nampak pada masa tu. Seseorang yang tak dapat dilihat oleh orang lain tapi dapat dilihat oleh Kak Rina. Itulah kelebihan Kak Rina. Dia dapat melihat perkara gaib sekiranya diizinkan untuk dia lihat. Dia dah nampak hantu. Secara logik pula korang, tak akan ada orang yang suka-suka nak berkelakuan macam tu, tak senonoh macam tu, terjelir bagai, terbeliak bagai tengah-tengah duduk berkaraoke dekat rumah orang. Saja-saja nak jeli lidah buat aksi macam badut dalam sarkas. Memang tak lah kan. Kesian sangat PA rasakan pada Kak Rina pada time tu. Dalam hati PA dia terdetik, Aisyman, waktu open house keamatan macam ni pun hantu setan boleh ada rupanya. Dalam-dalam Kak Rina tengah menyanyi dari mula sampailah habis, Aisyah dia diam je. Memang muka Aisyah dia jadi pucat ketakutan. Dia mengelak tau untuk tengok pada arah Kak Rina. Dia lebih banyak duduk dekat sebelah odok. Lepas tu dia tak fokus pada sesiapa pun. Memang dia duduk sugul diam. Macam tunduk-tunduk muka dia kan. Akak amati betul-betul dia punya watak macam mana. Dia macam tunduk, macam dia tak nak tengok siapa-siapa pun. Memang betul terdiam dekat sebelah odok. Dia seolah-olah sedang dihantui sesuatu yang menakutkan. Kenapa dengan Aisyah ni korang? Orang kedua yang disuruh menyanyi selepas Kak Rina tu adalah PA.
PA dia tak tolak permintaan tuan rumah walaupun dia tahu suara dia tak adalah sedap mana pun, tak sama macam Kak Rina. PA dia pun cepat-cepat capai mikrofon dan dia buatlah hati kering dia menyanyi juga untuk dia tu menghormati permintaan tuan rumah. Walaupun sebenarnya dia tak nak menyanyi masa tu, dia memang tak nak, dia dah rasa macam seram sejuk. PA dia ingat lagi. Masa tu dia ingat sangat, dia tekan kat sini, dia ingat lagi. Masa tu dia sedang nyanyikan lagu Amy Mastura. Susahnya kena sebut Shananana, Shanana. Kak pun tak tahu macam mana lagu dia, tapi tajuk dia macam tu lah, lagu Shananana. Mula-mula masa dia nyanyi tu, dia rasa macam biasa, tapi lama kelamaan dia boleh dengar ada suara-suara makhluk yang gaib macam tu dari alam sebelah. Tak suka dengan lagu nyanyian dia. Dia boleh dengar makhluk alam sebelah tu bukan dia. Tapi di alam nyata, depan mata dia ni, tak ada seorang pun yang sedang bukan dia. Semua orang sedang seronok, ikut je dia menyanyi. Sama-sama together ikut dia menyanyi. PA waktu tu, dia tak dapat nak fokus tau pada nyanyian dia. Tapi yang buat PA ni melatah terkejut, bagai nak luruh jantung dibuatnya, bila PA dengar ada satu suara lelaki menjerit kuat dekat telinga dia. "Tak sedap kau nyanyi. Tak campin." Maksudnya tak sedap kau nyanyi, tak best. Apa lagi yang berlaku lepas tu? PA pun dia mengajuk balik ikut suara gaib tu. Tak cukup dengan tu, PA dia boleh dengar lagi suara-suara gaib yang tak puas hati dengan dia dekat telinga dia. "Bu, tak sedap, tak menghiburkan. Bu, tak sedap, tak menghiburkan." Macam tu. Agak-agak lah apa yang korang fikirkan bila ada suara yang terpekik, terjerit dekat telinga dia time dia menyanyi. Walhal mata dia masa tu dia tengok keadaan, respon dekat orang di sekeliling dia tu okey je, normal je. Tapi mana datang suara orang bu? Takkanlah kita ni tengah bu mencocok seronok. Tak, maknanya ada yang lain sedang bukan dia. Apa agaknya respon PA time tu? Tepat sekali. PA ni dia sama juga karakter dengan Kak Rina. Dia ni jenis melatah. Dan apa yang terjadi? Orang semua pun ketawakan PA seolah terhibur dengan teletah PA. Keadaan sepatutnya riuh rendah dengan suasana seram. Tapi itulah, bila ada yang jenis melatah, semua dah jadi menghiburkan semua orang, dah tak jadi seram dah. Orang ketiga yang disuruh menyanyi kemudiannya tu Aisyah. Pada mulanya Aisyah dia memang menolak dengan cara yang baik. Dia hormat tuan rumah, dia tak nak nyanyi. Dia dalam keadaan yang boleh katakan terketak-ketak macam tu. Dia tak ada mood untuk menyanyi, apatah lagi dia nak berdiri untuk ambil mic apa semua kan. Tapi bila Odok tu minta juga, mendesak juga, Aisyah dia tak boleh nak mengelak. Jadi Kak Rina yang perasan dengan kelakuan si Aisyah tu, dia mulalah dipujukkan Aisyah, "Nyanyilah sikit untuk menghormati perasaan tuan rumah." Akhirnya bila dipujuk, Aisyah pun dia beralah dengan niat masa tu dia nak hormati perasaan Odok sebagai tuan rumah. Jadi diterima apa yang diminta oleh Odok tu. Jadi dia pun nak menyanyi jugalah, dia kena menyanyi. Sally pun apa lagi, dia pasang lagu Misha Omar korang bertajuk Pulangkan. Lagu Pulangkan untuk Aisyah. Mahu tak menggelupur si Aisyah nak nyanyi lagu seram macam tu dalam situasi dia dah agak macam nampak dia takutkan sesuatu. Apa yang jadi lepas tu? Aisyah dia tak boleh nak habiskan lagu dia. Pada pertengahan lagu, Aisyah dia menjerit, lepas tu dia menangis ketakutan, dia keluarkan segala perasaan dia. Aisyah dicampakkan mikrofon, terus duduk mencangkung, dia tutup kedua belah telinga dia, kiri kanan semua. PA dengan Kak Rina dia cuba tenangkan Aisyah. Dia cuba. Dia dah terjelain tau, dia macam macam tu tau. Dia hilang arah tau. PA dengan Kak Rina dengan sekeliling tu cuba nak tenangkan Aisyah. Odok dia marah dengan Sally. "Kenapa bah kau pergi pasang lagu tu untuk dia? Lagu tu kan memang lagu Kak Punti. Jangan terlampau suka mau menyakat orang begitu, Sally." "Tak, baru bah bagi tahu. Kalau si Aisyah ni lemah semangat, macam mana? Kesian dia anak, orang kau bikin begini." Marah Odok pada Sally. Sally pun dia minta maaf pada mak dia tu.
Sally pun sebenarnya dia tak ada niat nak aniaya Aisyah, suruh menyanyi lagu Misha Omar tu. Keadaan Aisyah tiba-tiba je meraung dan terkejut tu akhirnya memaksa Kak Rina dia bawa Aisyah balik semula ke rumah. Sebelum Kak Rina nak bawa Aisyah dengan PA balik ke rumah, mana tinggalkan majlis open house keamatan tu, Odok minta supaya Aisyah tenangkan diri dalam seminit, minum air suam, air kosong dulu. Aisyah, jangan menyesal datang rumah Odok tau. Bila-bila kalau ada masa lapang, datanglah lagi rumah Odok ya. Odok suka sama Aisyah. Si Rina sama PA ni pun Odok sudah anggap macam anak sendiri. Aisyah Odok anggap macam anak sendiri. Jangan serik ya datang ke rumah Odok ya, kata Odok. Sebelum masuk ke dalam kereta untuk balik ke rumah, PA dia sempat menangkap sikit lah. Dia dengar, dia curi-curi dengar kan apa yang disembangkan oleh Kak Rina dengan Sally. Sally, terima kasih ya sebab tolong kami, kata Kak Rina. Tak apa, aku faham keadaan korang. Terima kasih juga sebab inform aku yang dia sekarang ni ada kat sini, balas Sally. Pelik kan? Dipendekkan cerita, rupanya Aisyah ni dia juga memiliki kebolehan seperti PA dan Kak Rina. Aisyah juga memiliki panca indera ke-6 tapi berbeza dengan PA dan Kak Rina sebab Aisyah ni dia memiliki panca indera tu lengkap. Dia boleh dengar kepada perkara yang menyeramkan macam tu, mistik, gaib semua, dan dia boleh melihat cukup. Memang lengkap. Berbanding yang dorang tadi tu, memang seorang boleh dengar, seorang boleh lihat, tak secara keseluruhan. Aisyah boleh melihat makhluk dari alam sebelah. Sejak mula dia ni datang untuk praktikal, Kak Rina sebenarnya memang dah tahu bahawa Aisyah ni memang ada kebolehan untuk tengok hantu. Tapi Kak Rina selama tu dia mendiamkan diri je, dia perhatikan je gelagat si Aisyah ni. Bagaimana Kak Rina boleh tahu Aisyah boleh memiliki kebolehan yang sama macam dia? Kak Rina pun dia tak ada jelaskan, jadi PA sendiri tak boleh nak bagi tahu. Tapi Aisyah pun selama ni dia tak tahu bahawasanya Kak Rina ada kebolehan yang sama dengan dia. Sehinggalah malam di open house pesta kamatan Sally tu, cerita dalam kereta, Kak Rina tu on the way nak hantar Aisyah balik rumah tu, barulah mereka bertiga dapat tahu cerita yang sebenarnya. Barulah masing-masing boleh tahulah, mana Aisyah tahulah Kak Rina tu sama macam dia juga. Waktu Kak Rina melatah kuat masa karaoke sebab Kak Rina masa tu dia nampak mendiang suami Odok. Maksudnya mereka ni kategorikan sebagai koring bapa si Sally tu. Aisyah pun sama juga, dia nampak benda yang sama. Maksudnya Aisyah pun dia nampak lelaki tu sama dengan lelaki dalam gambar. Jadi dia terkejut. Itu sebab dia jadi takut. Aisyah dia pun dah tahu yang Kak Rina tu melatah bukan disebabkan hanya melihat kepada kelibat yang macam menyerupai koring mendiang bapa si Sally tu. Sebenarnya kalau korang nak tahu, Kak Rina dan Aisyah bukan je nampak yang tu je. Mereka nampak bapa Sally tu, bukan bapa lah, tapi yang menyerupai bapa Sally tu ada bawa kawan-kawan hantu dia yang lain dalam majlis open house tu. Menurut Kak Rina dengan Aisyah waktu tu, hantu-hantu yang ikut sekali dalam open house tu memang sangat mengerikan. Ada yang kepala dia pecah, masa tu masih bermandikan darah. Ada yang biji mata dia terjojol nak keluar dari lubang mata. Ada yang dah tak cukup sifat dengan keadaan yang dah putus tangan, putus kaki bagai. Lepas tu yang nampak penampakan macam bapa si Sally tu pula, dia hanya kelihatan dengan kepala dia luka sikit kat dahi tu je. Yang mengerikan tu korang, kalau korang semua nak tahu, ialah gambaran hantu-hantu yang mereka ceritakan pada PA tu sama semuanya. Maksudnya Aisyah cerita sama, Kak Rina cerita sama. Jadi mereka nampak benda yang sama, memang saling tak tumpah sama, tak ada pembohongan kat situ. Memang PA ni dia rasa meremang bila didengarkan sebab dia tak nampak lihat. Sebab itulah PA ni, dia situasi Aisyah dalam keadaan ketakutan tu dia boleh baca, tapi dia tak boleh nak confirmkan bahawa Aisyah tu something wrong. Mungkin boleh melihat. Menurut Aisyah lagi, dia dah ternampak pada koring bapa si Sally tu sebelum dia orang semua start karaoke lagi. Masa tu dia nampak
kelibat yang sama betul sebiji macam bapa si Sally yang ditunjukkan dalam gambar oleh Oduk tu. Gambar yang tergantung dia kan tanya pada Oduk, gambar tergantung tu siapa pakcik tu kan. Lepas tu Oduk bagi tahu. Masa tu lah dia start terkejut. Dan korang perasan tak, masa tu lah dia duduk diam je dekat Oduk. Dia tak ada dah nak nyentuh makanan ke, nak pergi nak berseronok, tak ada. Memang terdiam tersugul kat situ lah. Itulah sebabnya dia jadi takut. Sebab itulah Aisyah ni dia cuba juga kuatkan semangat dia tu. Dia ringan-ringankan mulut dia, bertanya dengan Oduk sebab dia nak kepastian gambar kat dinding tu siapa sebenarnya. Bila Oduk dah bercerita yang gambar tu memang mendiang laki dia, samalah dengan apa yang difikirkan. Gambar tu dengan orang tu sama, gambar tu dengan orang tu sama. Akhirnya Aisyah dia pun faham. Kak Rina pula sebenarnya dah biasa tengok kan pada kelibat-kelibat yang menyerupai kepada bapa Sally ni. Memang selalu kalau dia pergi rumah Sally, kalau dia pergi melawat Oduk kan, dia akan tersempak tau. Sebab dia boleh tengok sekali tu. Cuma agaknya pada malam pesta keamatan tu, jadi kawan-kawan semua datang. Maksudnya macam mana kelibat-kelibat tu dibawa pula hantu-hantu lain itu, bawa sekali nak join dekat situ. Mungkinlah dia orang datang tu nak pesta sama-sama. Itu apa yang Kak Rina mentionkan lah macam tu. Itulah pasalnya Kak Rina terkejut masa dia start nak nyanyi. Dia melatah sambil menjerit tu. Yelah, hantu yang dia tengok masa tu seram bercampur dengan ngeri. Mana tak ngerinya? Ada yang pecah kepala, ada yang biji mata terjujur keluar dari lubang mata, ada yang putus kaki, ada yang tak ada tangan semua. Mahu tak Kak Rina melatah time tu? Kak Rina pula dia jenis memang sifat dia melatah, bukan buat-buat dengan korang. Memanglah dia orang ni akan mula merepek yang bukan-bukan. Kalau dah terkejut, dah mula takut semua bagai, dia akan merapik semua. Hantu-hantu tu semua dah tak sudah-sudah pula tu masa tu. Dia mengajukkan, mengejekkan pada Kak Rina yang tengah karaoke. Kejap-kejap ada yang julur-julur lidah, kejap-kejap ada beliakkan mata, kejap-kejap lagi ada yang telingkan kepala ke kiri ke kanan. Memanglah Kak Rina akan ajuk semula perbuatan hantu-hantu tu semua dekat sekeliling dia. Macam manalah orang melatah nak fokus menyanyi karaoke kalau asyik kena kacau, ya tak? Perasaan seram pun hilang sama sekali. Tapi kalau kita ni yang normal ni, mata korang yang normal ni, kalau korang tengok hantu-hantu tu semua, agak-agaknya lah macam mana jadinya. Cubalah korang komen sikit apa akan jadi kalau korang nampak sama macam apa yang mereka melatah ni nampak. Silap-silap kita ni boleh tersampuk beramai-ramai. Syukur sangat bila penglihatan kita ni tertutup dari melihat perkara-perkara yang macam ni. Tak adalah ramai yang turut melatah ataupun terasuk kan. Bila tiba giliran PA pula menyanyi korang, ni turn PA. Hantu-hantu tu semua tak suka dengan nyanyian PA sebab kata dia lagu PA ni tak menghiburkan, tak sedap. Suara PA ni tak sedap, macam tu. Sebab tu lah PA ni kena tengking betul-betul kat telinga dia. Hantu-hantu tu komplain nyanyian PA ni tak sedap, dia ulang benda yang sama. Itulah puncanya kenapa PA ni melatah sorang-sorang waktu dia tengah menyanyi karaoke tu. Itulah hakikatnya, hanya yang melalui akan memahami. Kak Rina dia sempat berwhatsapp dengan Sally walaupun mereka ni tengah berada dalam satu ruang rumah yang sama, di bawah satu bumbung yang sama. Kak Rina dan Sally dia tak nak orang lain tahu dan tak nak keruhkan keadaan. Sally pun dia dah lama tahu yang Kak Rina ni memang boleh tengok kepada kelibat bapak dia yang selalu berkeliaran dekat rumah dia tu selama ni. Dan sebelum-sebelum ni pun Sally pun memang dah tahu yang dia dapat rasakanlah roh mendiang bapak dia ni macam selalu balik rumah tak tenang kan. Jadi Sally seorang je yang tahu perihal kauring bapak dia ni selalu balik rumah. Mak dia, Oduk, adik-beradik yang lain pula memang tak tahu langsung. Sebab Kak Rina dia memang mention kepada Sally jangan besar-besarkan perkara tu. Kak Rina dia dah kena kacau waktu menyanyi tadi kan. Firasat Kak Rina pula mengatakan yang PA sedang diganggu waktu tu dan Kak Rina risau. Aisyah yang boleh nampak hantu tu akan jadi mangsa gangguan yang seterusnya. Jadi melalui WhatsApp, Kak Rina minta izin dari Sally nak bawa PA dengan Aisyah balik awal
Sally sebenarnya faham dengan permintaan Kak Rina tu. Masalahnya Mak Sally Odok ni yang berkenan sangat dengan Aisyah tu, disebabkan Aisyah ni pun orangnya lemah lembut, pandai ambil hati orang tua. Odok tu jadi berkenan sangat-sangat lah nak ambil Aisyah ni jadi anak angkat bagai. Lepas tu Odok tak bagi pelepasan untuk Kak Rina ni bawa mereka balik awal tau. Sally pun dah faham sangat dengan perangai mak dia tu. Odok ni tak akan senang-senang bagi Aisyah tu balik awal dengan Kak Rina pada malam tu. Itulah ditahan-tahan juga Aisyah tu pada waktu tu. Sedangkan Kak Rina ni bila dia dah nampak masa dia menyanyi tu, dia memang nak stop dan dia nak balik. Dia dah WhatsApp pada Sally. Tapi itulah gangguan dia, maksudnya tembok dia sekarang ni Odok tak bagi balik. Jadi Kak Rina dan Sally akhirnya dia dapat idea untuk bagi Aisyah nyanyikan lagu Misha Omar bertajuk Pulangkan. Tapi sebelum tu dia bagi dulu mereka ni layankan pada PA ni menyanyi. Disebabkan lagu tu orang kata berhantu sebab boleh panggil Cik Punti kononnya lah. Mesti Aisyah ni dia rasa seram sampai nak balik rumah. Jadi kalau korang nak tahu, Sally ni memang sengaja bagi Aisyah nyanyi lagu Pulangkan tu. Barulah mereka ni boleh tahu situasi dalam keadaan Aisyah tu ketakutan. Aisyah pula cerita waktu dia tengah nyanyi lagu Pulangkan ni, masuk part Aisyah masa menyanyi, dia kata hantu-hantu yang dia nampak tu semua terdiam. Semua diam, semua serentak tau. Tengok dia menyanyi sampai mata hantu-hantu tu semua tak lepas tengok dia. Macam tu. Aisyah dia tak dapat nak fokus menyanyi lagi time tu. Makin lama Aisyah rasa makin dekat pula hantu-hantu tu pergi kerumun dekat dia. Nak nengokkan muka dia, kalau boleh nak tempik muka sekali dekat muka Aisyah. Sebab itulah Aisyah dia menjerit, dia stop menyanyi. Lepas tu dia minta Kak Rina ni hantarkan dia balik rumah. Dia tak nak stay lama lagi dah kat situ. Rancangan Kak Rina dan Sally berjaya juga akhirnya. Kejadian ni berlaku pada tahun 2014 yang lalu, tapi masih segar dalam ingatan mereka ni. Diceritakan pada PA lah oleh Kak Rina ni, Aisyah masih lagi berhubungan dengan dia melalui video call, WhatsApp dan sebagainya. Aisyah juga sekarang memang dah sekian lama jadi anak angkat kepada Odok, menjadikan dia dan Sally sebagai adik-beradik angkat. PA je yang tak pernah kontak dengan Aisyah sebab mereka berdua ni bukan rapat sangat. So PA dan Aisyah pun diorang kenal pun macam tu je, tak adalah nak berpanjangan. PA dan Aisyah pun dia kenal sesama sendiri sebelum ni hanya melalui Kak Rina. Dan mengenali Aisyah adalah pengalaman pertama PA berjumpa seseorang kenalan yang mempunyai kelebihan seperti dia dan sepupu dia Kak Rina. Setakat ni sahajalah perkongsian yang dapat PA kongsikan untuk kita bersama bersempena dengan sambutan Pesta Keamatan Hari Gawai tahun ni. Khotobian Tadau Keamatan, bahasa Kadazan atau Dusun. Selamat menyentuh Hari Gawai Dayak. Gayu guru gerai nyam hantu karaoke di Pesta Keamatan Sabah 2014. Kalau akak silap, akak minta maaf. Sekian sahaja untuk story pada kali ini. Terima kasih akak ucapkan kepada PA kerana sentiasa memberi perkongsian untuk kita sama-sama dengar cerita daripada PA. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok kita jangan ikut. Sekian dulu daripada akak. Terima kasih kepada semua kerana sudi menonton sehingga akhir. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe dan kongsi cerita. Bye.